Hari kini kita nak sambungkan di mana kita tinggalkan minggu lepas sebab kita dah last session kita tak buat. Jadi kita risau kita terlupa apa-apa ke. Jadi kita nak recap sekejap perkara yang penting tentang kinematik. Kita dah belajar tentang sesaran. Okey, sesaran ni unit vektor, okey, bukan seperti jarak. Jarak dia ada magnitude saja, tetapi sesaran dia ada magnitude dan juga arah. Dan kemudian kita belajar velocity, halaju. Okay, halaju ni adalah kadar perubahan sesaran. Seperti sesaran, halaju juga unit adalah quantity vector. Dia halaju tak sama dengan laju. Laju dia tidak ada arah. Halaju disebabkan dia ada hala. Jadi dia mempunyai magnitude dan juga arah. Okey, yang pentingnya kita kena tahu halaju ni ialah kadar perubahan sesaran. Okey. Dan kita tengok juga dah dia punya graf. Ni penting ni. Graf ni sangat-sangat penting. Ini adalah graf sesaran. Graf sesaran. Halaju diberi oleh kecerunan. Graf warna hitam tu, line warna hitam, itu adalah kecerunan. Okey, kecerunan pada graf sesaran. Okey. Kecerunan pada graf sesaran adalah nilai halaju. Jadi daripada graf ni kita boleh tengok apabila kecerunan dia positif, bermakna zarah tu ataupun objek tu bergerak ke arah kanan. Seperti waktu inilah, waktu sekarang ni dia punya graf line warna hitam tu positif. Jadi dia bergerak arah kanan. Kemudian halaju dia berkurangan sekarang ni dan kecerunan dia pun berkurangan. Kalau saya bawa ke sini, di sinilah di mana halaju tu menjadi sifar. Bermakna zarah tu berhenti seketika saja. Kemudian dia mengundur, dia pergi mengarah ke kiri apabila dia kecerunan jadi negatif dan seterusnya. Okey. Dan kemudian kita juga belajar tentang pecutan. Pecutan ni ialah kadar perubahan halaju. Dan saya tunjukkan balik graf yang dah pun kita review. Ini graf halaju masa, halaju terhadap masa. Jadi dia punya persamaan dia adalah persamaan kuadratik. 4t tolak t kuasa 2. Dan kecerunan kepada graf halaju ialah pecutan. Okey. Kalau kecerunan dia positif, bermakna kecerunan graf halaju ni positif, bermakna pecutannya positif. Okey, contohnya pada titik t bersamaan 0. Kalau di titik t bersamaan 1, dia masih memecut tapi sudah kurang pecutannya. Dan ini adalah pada t bersamaan dengan 2, pecutannya menjadi sifar. Apabila pecutan menjadi sifar, halajunya adalah halaju maksimum ataupun halaju minimum. Bergantung kepada bentuk graf halaju tu. Kalau muka sedih, sad face, dia punya titik maksima ni merupakan dia punya halaju maksimum. Kalau smiley face, muka senyum, apabila pecutan 0, halaju dia yang paling minimum. Okay, kita dah belajar dah topik ni dalam topik tajuk pembezaan. Okey, apabila kecerunannya menjadi negatif saja, bermakna dia sudah nyah pecut, dia sudah makin perlahan. Itu berlaku apabila t bersama dengan 3. Apabila t bersama dengan 4, okey, halajunya sudah menjadi kosong. Halaju telah menjadi kosong dan dia masih lagi nyah pecut. Dan akhirnya dia bergerak ke arah kiri. Tadi bila halaju positif, dia bergerak ke kanan. Halaju negatif saja di sini, t bersama 5, t lebih daripada 4, dia sudah pun mengundur. Dan masih lagi nyah pecutan lagi. Okay, jadi penting sangat untuk memahami graf dia. Okay. Dan moving forward, kita semua akan cakap tentang graf ni saja. Okay. Graf dia dalam pecutan. Kita akan belajar juga tentang pembezaan sekejap lagi. Okey, jadi kita sambung. Sambung kita mana kita berhenti hari itu.
Sekarang kita nak mencari jumlah jarak. Okey, macam saya cakap tadi tu, ini jarak tau. Jarak ni bukan sesaran. Sesaran tu adalah quantity vector, tetapi jarak ni adalah quantity magnitude saja, tidak ada arah. Jumlah jarak yang dilalui oleh suatu zarah boleh didapati daripada fungsi sesaran dengan melukis graf nombor ataupun melakar graf fungsi tersebut. Okay, jangan risau sangat lagi tentang ayat tu. Boleh juga nak dihadamkan kataan tu dengan ayat-ayat tu. Tetapi kita tengok contoh. Bila tengok contoh, dia menjadi lebih mudah untuk difahami, insya-Allah. Okey. Contoh 5. Satu zarah bergerak di sepanjang satu garis lurus pada satu titik tetap O. Sesaran S meter. Okey. Sesaran dia S meter. Zarah itu pada T saat selepas melalui O, titik O. T saat selepas melalui titik O adalah diberi oleh S bersama T kuasa 2 tolak 6T. Cari jumlah jarak dalam meter yang dilalui oleh zarah itu dalam 7 saat yang pertama. Okey, nak menjawab soalan begini, kita ada dua cara kita boleh buat. Cara pertama, kita boleh buat garis nombor. Cara kedua, kita boleh buat graf. Okay. Jadi apa-apa pun, it is best practice untuk buat dia punya table dia. Ini table dia. Daripada 0 sehingga 7. Ini table ni, carta ni sangat penting kalau kita nak buat garis nombor. Kalau nak buat garis nombor, inilah cara yang paling penting sekali. Kita buat nombor-nombor ni supaya kita tahu di mana dia mencapai sesaran minimum. Di mana sesaran dia minimum? Macam di sini kita tahu sesaran minimum dia berlaku pada T bersama dengan 3, iaitu -9. Okey. Jadi pada titik O, sesarannya 0, kemudian dia mengundur ke kiri. Dia pergi ke kiri. Kemudian pada T bersama dengan 6, dia kembali kepada titik O. Dan T bersama dengan 7, dia sudah bergerak ke kanan. Dia sudah ada di sebelah kanan titik O. So, daripada sini, kita boleh buat salah satu daripada dua cara, iaitu buat garis nombor. Okay, kalau kita buat garis nombor, warna putih. Okey, ini titik O, dia bergerak, zarah tu bergerak dari sini. Dia bergerak sampai titik minimum dia, lebih kurang, pada titik -9 meter. Okey. So, dikala dia pergi ke arah kiri ni, dia punya jarak dia dah bergerak telah pun mencapai 9 meter. Okey. Lepas tu dia pergi ke kiri. Sekarang dia bergerak ke kanan pula. Daripada titik -9 ni, dia bergerak sampai T bersama dengan 6. Ini tadi T bersama dengan berapa ni? T bersama dengan 3. T bersama dengan 3. Kemudian dia terus pergi ke arah kanan sehingga T bersama dengan 7 dekat sini. T bersama dengan 7, pergerakannya pun 7 meter. Jadi kalau kita tengok sini, jarak daripada titik O ke titik T bersama 3 ataupun pada sasaran -9, dan dia bergerak 9 meter lagi. Kemudian dia bergerak lagi 7 meter. Jadi jarak dia, jumlah jarak dilalui pada 7 saat yang pertama. Atau dalam, bukan pada, dalam 7 saat pertama. Dalam 7 saat pertama ialah bersama dengan 9 tambah 9 tambah 7, iaitu 15 kan? Bukan 15, 18, 25 meter. Jadi ini dia jawapan dia. Okey, ada soalan? So far tak ada. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, kita lakar graf. Lakar graf ni, kita mungkin memerlukan juga carta yang kita buat tadi. Mungkin. Tapi kalau kita bijak lagi, kita boleh lakarkan saja graf menggunakan persamaan yang diberi tu. Okey?
kalau kita nak lakarkan terus, kita tahu dia punya pintasan Y dia dekat apa nama tu, dekat titik ni lah, titik 00. Itu dia punya pintasan Y. Pintasan X begitu juga. Dan daripada persamaan tu, kalau kita nak tengok betul-betul, okay, S bersama dengan T kuasa 2 tolak 6T. Jadi kalau kita fakturkan, dia jadi 6 pula dah. Jadi T, kita bawa keluar T. Kemudian T tolak 6. Ini pemfakturan. Bermakna apabila S bersama dengan kosong, sasaran dia kosong, T adalah bersama dengan kosong dan T bersama dengan 6. Jadi kita dah tahu dah. T kosong, T 6. Dan dia punya graf muka senyum. Bergerak situ sampai T bersama dengan 7. Kat situ. Itu 7. Okey. Dia punya paksi simetri dia sudah tentulah dia antara 0 dan 6. Paksi simetri bersama dengan 6 tolak 0 bagi 2, iaitu 3. 3 makna-mana 3 dari sini, 3 dari sana. Bermakna dia sampai inilah titik dia punya paksi simetri dia. Ataupun bukan macam tu lah, bukan paksi simetri macam tu. Dia macam ni kot. 6 tambah 0, bukan 6 tolak 0 je. Ataupun 0 tambah 6 bersama dengan 3. Jadi kita boleh cari nilai S tu apabila T bersama dengan 3. Bila T bersama dengan 3, kosong pula. T bersama dengan 3. T bersama dengan 3, S bersama dengan 3 kuasa 2 tolak 6 darab dengan 3, iaitu 9 tolak 18, iaitu negatif 9. Jadi kita tahu dekat sini negatif 9. Okey, ini kita buat calculation ni sekiranya kita tak mau buat jadual. Okey, kalau tak mau buat jadual ni, kita boleh buat calculation tu. Sama juga. Okey. Honestly speaking, ini cara yang saya pilih. Saya malas nak buat jadual ni. Saya malas nak buat jadual tu. Saya malas nak buat garis nombor tu. Saya lebih suka melakar graf tu. Dekat mana dia berada. Okey. Jadi kita dah tahu dia bergerak. Zarah tu dia dah bergerak 9 meter kat sini. 9 meter. Dan 9 meter lagi di sana. Dah 18 meter dah. Kita nak cari ni saja lagi yang kita belum tahu. Jadi kita lukislah, kita kiralah pula apabila T bersama dengan 7. Mana saya nak letak ruang pun tak cukup. Saya padam ni lah. Apabila T bersama dengan 7 pula. S bersama dengan 7 kuasa 2 tolak 6 darab 7, iaitu 49. 49 tolak 40. 6 darab 7 apa? 42 kan? 49 tolak 42, iaitu 7 meter. Bermakna ini 7. Jadi kita dah tahu ini pun 7 meter. Jadi jarak dia kita tambahkan 9 tambah 9 tambah 7. Kita akan dapat jawapan yang sama, iaitu 25 meter. Itu jarak ya. Bukan sasaran tetapi jarak 25 meter. Okey, ada apa-apa soalan nak tanya? Boleh faham tak? Cikgu. Ya. Yang paksi simetri tu saya kurang faham sikit macam mana yang dapat negatif 9 tu. Yang paksi simetri apa? Okey, kita kena faham. Okey, mungkin sekejap saya buat satu slide baru sekejap Fungsi kuadratik ni di sifat dia adalah dia ada simetri. Ni pula dah ni. Kosong, okey. Fungsi kuadratik sama ada bentuk smiley face ataupun sad face, dia ada paksi simetri.
Bermakna dia serupa betul-betul. Sebelah kiri dia part simetri dan belah kanan part simetri adalah serupa. Sama juga dekat sini. Set face pun sama. Sebelah kiri dan kanan adalah serupa. Dia hanya macam mirror image. Kalau kita letak cermin kat tengah-tengah tu, kita akan nampak dia punya reflection tu sama atau serupa saja dengan garisan yang sebelah lagi satu. Jadi itu kita kena faham. Kemudian macam graf tadi, graf kita lakar tadi, dia meminta spaksi X pada 06. Okay. Saya pergi sini balik. Delete ni balik. Dia meminta, dia muka senyum, sorry. Saya ambil kat sini. Dia meminta pada T0 dan T6. Kalau kita nak cari paksi simetri, bermakna dia berada di tengah-tengah. Betul-betul tengah-tengah antara 0 dan 6. 0 di antara 0 dan 6 tentulah 3. Okey, antara 0 dan 6 tentulah 3. Sebab tu dah saya cakap tadi, paksi simetri 6 tambah 0 bagi 2 dapat 3. Okey, katakanlah paksi simetri dia lain sikit. Lain sikit. Katakanlah paksi simetri dia adalah let's say 7 negatif 3 lah, kata kan, negatif 3. Okay, berapa paksi simetri dia? Paksi simetri tentulah di tengah-tengah. Jadi apa kita buat? Kita tarik 7 tambah negatif 3 bagi 2. Ataupun bersamaan dengan 7 tolak 3 lah, 4 bagi 2, iaitu 2. Bermakna nilai di sini adalah 2. Bermakna paksi simetri ialah T bersama dengan 2. Jadi daripada nilai T bersama dengan 2 tu, bolehlah kita masukkan balik dalam persamaan dia untuk mencari sasaran maksimum ataupun sasaran minimum. Jadi itu dia punya tujuan untuk mencari paksi simetri. Boleh faham, Akil? Boleh je. Okey, kalau dalam topik pembezaan, kita nak cari nilai maksimum macam mana? Nilai maksimum atau minimum, selalunya kita guna dy/dx bersama dengan kosong. Ini adalah satu lagi cara yang kita boleh gunakan. Apabila kita cari dy/dx bersama kosong, kita boleh cari nilai x. Bila dapat nilai x, kita bubuhkan balik dalam fungsi y tadi tu. Dapatlah dia punya nilai maksimum ataupun nilai minimum. Itu satu cara lagi. Tapi saya suka cara yang mudah, yang cepat. Yang cara cepat dia macam ni lah. Cara cepat dia guna ini saja. 7 tambah negatif 3 bagi 2. Ataupun 6 tambah 0 bagi 2. Dapat paksi simetri. Tak payah pengguna dy/dx. Especially untuk masalah kinematik sebegini. Apabila kita dah tahu di mana dia pintas paksi x. Di mana kita dapat 2 poin tempat dia pintas paksi x. Kita tahulah paksi simetri dia di tengah-tengah. Mudah. Tak payah cari dy/dx bersama kosong. Okey, jelas semua? Boleh. Jelas. Okey, alhamdulillah. So, kita ada dua cara untuk mencari jarak. Cara satu, cara dua. Cara mana satu pilihan anda? Saya nak tanya seorang-seorang. Megat, rasanya pilihan mana satu yang Megat pilih? Cara satu atau dua? Cara dua yang graf. Cara dua graf. Cara satu ni buat line nombor. Kena buat jadual tu. Saya graf. Suka graf. Okey, alhamdulillah. Saya prefer graf. Graf ni dia kena lebih bijak sikit. Garisan nombor ni kena buat kita kena buat carta tu. Tetapi kadang-kadang kita boleh fall into a trap. Fall into a trap tu macam mana? Fall into a trap tu macam saya pun nak tunjuk satu contoh. Pernah kita cover itu. Mana dia? Trap dia. Di sini. Tengok di sini kan. Trap dia kat sini. Trap dia punya sasaran minimum dia negatif 2. Dia berada pada 2 poin. Tetapi itu bukan sasaran minimum. Sasaran minimum dia ialah pada T bersama dengan 1,5. Kalau kita buat carta sebegini, kita tak nampak. Kita tak nampak immediately. Jadi kita kena extra careful dan kita kena cari pula. Mungkin ada sasaran minimum somewhere else yang bukan pada T bersama dengan 1 dan T bersama dengan 2. Mungkin di tengah-tengah itu pada T bersama dengan 1,5. Jadi dalam carta sebegini kita tak nampak immediately. Jadi kita kena cerdik sikit. Sebab itulah kita mencari nilai T dekat sini. Nasib baik saya ingat lagi kita buat step ni.
kita akan tahu di mana dia berada, di sasaran minimum dia yang sebenar. Okey, jadi itu dia punya kena berhati-hatilah apabila guna carta. Itu juga salah satu sebab kenapa saya lebih suka buat lakar graf. Okey, itu Megat punya jawapan. Thank you. Ulia, metod mana hasil Ulia, pilihan Ulia? Metod 1 ke metod 2? Oh, tak dengar suara Ulia. Ada masalah dengan mikrofon lagi kot. Amar, macam mana dengan Amar? Mana satu pilihan anda? Ulia, macam mana Ulia? Satu kot. Oh, Ulia guna line number Alright. Amar? Satu cikgu. Satu juga. Akil? Saya pakai satu juga cikgu. Oh, satu juga. Okey. Terpulang pada pilihan masing-masing. Good. Alright, kita nak tengok latihan kendiri 8.2. Ada berapa banyak soalan ni? Ada 2 soalan saja. Dua soalan ni tentang jarak. Tentang jarak. Okey, go ahead. Cuba buat soalan ni. Soalan nombor 1 dulu. Fungsi sesaran dia F sama dengan 4T kuasa 2 tambah T. Jadi ada 2 soalan, A dan B. Siapa yang prefer guna line nombor line? Line nombor? Boleh buat guna line nombor. Yang mana suka buat graf. Result dia serupa saja. Siapa yang suka buat nombor line, bolehlah buat carta tu. Dua, 4, 16, 18, 3, 9, 36, 39, 9, 4, 36, 36 sama 3, 9, 4. 4 kuasa 2, 16, 64, 64, 64, 68. Lima 25. 5 dalam 400, 105. 6. 36, 32, 144, 150. Saya dah dapat cikgu. Ulia dapat soalan A berapa? Tapi saya tak buat pun apa. Masa ni. Saya tak buat apa nama ni? Carta ni. Okey, tak apa. Saya buat saya kira T4 dia, saya kira bila T0 suruh tolak dapat 68. Okey, 68 meter. So kira T4 berapa, T0 berapa Okey, Ulia kena hati-hati sikit tau. Kena hati-hati buat metod tu. Metod tu is good. Okey. Kalau kita tahu memang zarah tu bergerak ke kanan saja, dia tak bergerak ke kiri. Kalau bergerak ke kiri, mungkin boleh masuk perangkap. Ulia faham tak kenapa saya cakap macam tu? Tak je. Tak faham Macam ni tau. Sekarang ni graf tu dia, kalau saya tengok, saya buat pemfakturan di sini, nampak tak pemfakturan saya? Kita akan dapati dia memintas pada negatif 1/4 dan pada kosong. Bermakna graf dia bentuk sebegini. Okey. So kita boleh ambil saja nilai 4 kat sini, kosong situ, maka dia punya jarak dia adalah ini. You are lucky. Okey, kalau you
tak investigate benda ni, mungkin akan masuk perangkap. Contohnya katakanlah graf dia sebegini kan. Katakan ini 4, ini kosong. Kalaulah Ulia kira antara T0 dan T4, Ulia akan dapat kira ini saja. What you have missed is this. Jarak ini 2 ni. Jarak 2 kali ni, you miss it. Boleh faham tak Ulia? Oh, faham cikgu. Itu peri pentingnya untuk memahami graf dia. Sebab sekarang ni, dia punya jarak dia sama dengan sasaran. Kalau tak sama dengan sasaran, you got the wrong answer. Bahaya tu. Hati-hati. Sebab itulah dia recommended untuk buat carta tu. Untuk buat carta. Jadual tu penting juga tu. Okay, Ulia ada cari jawapan soalan B? Belum lagi Dah cikgu. Dah, dapat berapa? Saya dapat 111. 111. Okay. Okay, Megap dah dapat dah kan? Dapat. Sama 68 juga Sama je. Sama. Megap guna graf ke guna... Saya cuba menggerak tadi. Lepas tu sebabkan dua saya macam saya Pening-pening sikit. So buat saya cuba buat graf tapi saya macam tak tahu boleh, macam mana. Tu saya cuba buat jadual. So buat jadual ni lah. Okay. Kalau buat jadual ni senang sikit kita nampak. Kita nampak untuk sampai T besar dengan 4, ni dia jarak dia. Tapi untuk soalan B, dia bergerak dari 39 hingga 105. Jadi tertolak kan dapat 111. Okay, Megap dapat jawapan B. B jom je. Okay, go ahead. Akil dengan Amar macam mana? Dapat je. Dapat cikgu. Dapat A dan B sekali ke? Baru dapat A je. Alright. Saya belum. Teruskan B pula. Jadi jarak 68. Untuk graf ni tadi, untuk fungsi ni tadi, dia memang bergerak ke kanan saja. Dia tak bergerak ke kiri pun langsung. Okay, T, S. Dia bergerak ke kanan saja. Macam tu. Saya dapat B dah cikgu. Dapat sama Sama cikgu. Okay, good Amar. Akil dengan Megap dapat B dah? Dapat juga cikgu. Megap? Sama je. Dapat cikgu. Alright, good. Kita teruskan soalan yang kedua. Okay, fungsi dia kuadratik juga. F sama dengan 6T. Tolak T kuasa 2 tambah 7.
Rasio. Okey, Ulia dapat berapa? Dua soalan pertama. 8 meter. Nombor 2 dapat lagi? Oh, nampak. Alright. Teruskan. Cikgu, Ya. A1 saya dapat 8 meter. 8 meter sama dengan Ulia. Okey. Teruskan soalan B, Megat. Baik. Wakil Ammar macam mana dapat soalan nombor 1? A1? Kejap je. Saya Sekejap cikgu. pening sikit. Pening sikit tak apa, jangan pening banyak. Dapat 8 meter cikgu. Okey, Ammar, good. Jawapan 8 meter ni betul sebenarnya. Wakil dapat soalan A1? Cikgu, saya agak stuck cikgu. Macam mana nak buat? Agak stuck ya. Saya Akil guna cara apa? saya pakai yang garis Garis tu. garisan. So Akil cari, buat jadual tu tak? Saya buat Buat kan? TS. Okey, pada T bersama kosong, S bersama dengan berapa? di 9 saya dapat sekejap 7. 7. Kalau 1? Tu saya dapat 12. Okey. T2? Tidur sekejap dapat 15. Jadi dia dapat dah semua data. Maknanya dia bergerak daripada 7, 12, 15 macam tu lebih kurang. Oh, Jadi berapa jarak dia? 8. 8. 15 tolak 7 dapat 8. Oh, Okey. okey, faham. Soalan A1 ni straightforward. Soalan B is not so straightforward. And I love to hear from you all. Apa you punya jawapan? Saya dapat, tapi tak tahu lah. Saya dapat 45. 45 meter. Hmm. Lama juga mencari soalan nombor 2 ni. Okey, Ulia, cuba cerita sikit macam mana boleh dapat 45. Apa yang Ulia buat? Saya buat garis nombor. So, ada buat jadual ni tak? Jadual ni ada buat tak? Saya kira je, saya tak buat dalam jadual, saya kira je. Lagi pening sikit lah. Pening sikit Okey. Saya dah kira tapi saya tak masukkan dalam jadual. Okey, ataupun boleh saya tanya Ulia, di mana sasaran dia maksimum? Dia maksimum T bersama berapa? T3. T3, yes, betul tu. Jadi apabila di antara T0 dengan T3, zarah tu bergerak ke arah kanan. Dan pada lepas daripada T bersama dengan 3 tu, dia mengundur ke kiri. Okey. Sebenarnya boleh tengok saja pada graf saya yang saya lakar kat atas ni. Boleh tengok saja di situ. Pada T3 sasaran maksimum, kemudian dia mengundur ke kiri dah. Apabila T bersama dengan 7, dia kembali ke titik O. Dan dia bergerak selepas T bersama dengan 7, dia bergerak di sebelah kiri titik O. Sebab tu saya suka buat graf lagi daripada buat cara line nombor semua ni. Sebab nampak dengan jelas. Okay, teruskan soalan B tu, Ulia. Megat macam mana soalan A2? Saya terpening cikgu. Pening. Teruskan usaha. Teruskan berfikir tu. Baik cikgu, saya pernah sambil mungkin. Kalau tak buat graf, elok buat jadual. Dia hilang sikit. Saya risau nanti hilang fokus.
Kalau buat jadual ni dia mudah. Cari T3, T4 dan berikutnya. Dia ambil masa lah. Dia ambil masa yang sedikit lama. Sebab tu saya suka graf. Graf cepat. Tapi kena pandai lah. Cikgu. Ya, 2A2 saya dapat dah cikgu. 45 juga Ya cikgu. Okay, good. Teruskan soalan B. Megat dengan Akil macam ni A2? Sikit cikgu. Akil? So, saya nak try buat graf tu. Okay. Dapat 45 cikgu. Okay, good Megat. Alhamdulillah. Buat B pula ya. Kena faham dah, untuk soalan B kita kena faham apa maksud dia saat ketujuh tu. Baik, saya cuba fikir. Alright. 45 meter tu betul lah jawapannya. Cikgu, Ya. B tu straightforward juga ke cikgu? It is straightforward, betul. So 7 meter cikgu? 7 meter. Cepat dapat jawapan. 7 meter. Siapa dapat jawapan 7 meter? B? Saya dapat. Oh, dia dapat dah. Okay. Cikgu, B ni tak ada tak ada pengiraan yang secara tiba-tiba. saya takut Macam senang sangat Dia tak ada apa. Dia hanya tengok bila dia disebutkan saat ketujuh tu, maknanya di antara T bersama dengan 6 ke T bersama dengan 7. Ini T7 Ini maksudnya saat ketujuh. Okey. Itu saja. Cari T bersama 6 berapa sasaran, T bersama 7 berapa sasaran. Jadi kita cari perbezaan antara dua tu. Baik cikgu. Dia dapat. So Ulia dapat dah, Megat dapat dah. Tapi sebenarnya saya sangat-sangat nak stres pentingnya melakar graf ni. Sebab bila melakar graf ni kita dapat banyak cerita daripada dia. Daripada informasi yang banyak daripada graf ni. Yang saya lukis ni, nampak ni. Dia start daripada 7. Sasaran 7. Sampai ke sasaran 16. Kemudian dia mengundur balik ke 7 sini. Dan ke, yang ni saya tak ingat berapa unit dia. Sampai ke berapa ni. T bersama dengan 9 ni. Dari sini kita dapat banyak informasi. Boleh cari nilai T bersama dengan 6 sini untuk mencari jarak dia lalui pada saat ke-7. Cikgu, saya tak dapat cikgu. Dapat soalan mana? A1 ke B? Dua-dua. Dua-dua. Okay, good. Okay, Amar dah dapat dah jawapan Amar? Dapat juga cikgu. Okay, good. Kita boleh bergerak dah. Alhamdulillah. Okay. So, ingat pesan saya tu. Seelok-eloknya buat graf lah. Berlatih buat graf. Dia menceritakan banyak, dia berikan banyak informasi di situ. So it's difficult to make mistake bila ada graf. Okay, saya teruskan. 4:30. Okay, kita ada setengah jam lagi. Alright, sekarang kita nak tengok pembezaan dalam kinematik gerakan linear. Kita tak sentuh sangat tentang pembezaan ni, kecuali saya terangkan di mana keturunan kepada graf sesaran ialah hal laju. Keturunan seketika untuk graf hal laju memberikan kita pecutan. Jadi itulah dia the essence of pembezaan. So daripada sesaran S, apabila kita nakkan hal laju V, kita buat ds dt. Itu menggunakan pembezaan. Saya harap semua orang masih ingat lagi tentang pembezaan macam mana nak dapat pembezaan ni. Daripada S buat pembezaan, dapat ds dt, itulah dia fungsi kepada hal laju. Kemudian kalau kita buat lagi pembezaan iaitu dv dt. Dv dt ni pembezaan terhadap velocity, terhadap hal laju, ataupun kita buat terbitan yang kedua. Pembezaan terbitan kedua untuk fungsi sesaran, kita boleh dapat juga pecutan, fungsi pecutan. Yang pentingnya kita kena faham iaitu pembezaan menghasilkan fungsi kecerunan. Okey.
Dalam topik pembezaan kita banyak kali kita menekankan tentang fungsi kecurunan. Sebab pembezaan itu menghasilkan fungsi kecurunan bagi suatu garis lengkung. Jadi faham yang ini, kalau betul-betul faham yang dalam kotak kuning ni, warna purple ni, it's difficult for us to sway away from getting the right answer. Jadi pastikan faham tu ya. Pembezaan itu adalah fungsi curunan. Dan ingat lagi tau, fungsi kecurunan untuk fungsi sesaran ialah halaju. Fungsi kecurunan untuk graf halaju ialah kecurunan. Okey. Kecurunan seketika bagi garis lengkung fungsi sesaran dan fungsi halaju. Di sebelah kiri ni ialah fungsi sesaran. Tengok ada graf S dengan T. Jadi garisan merah ni ialah kecurunan. Kecurunan fungsi S iaitu ds dt. Bermakna itu adalah ini adalah fungsi halaju. Okay, V bersama dengan ds dt. Lebih berkosong di sini. Bermakna zarah tu bergerak ke arah kanan. Arah dia kanan. Okey. Dan apabila kecurunan dia ds dt bersama dengan kosong dekat situ, apabila ds dt bersama dengan kosong, jadi dia punya halaju dia v dia bersama dengan kosong, maknanya dia berhenti seketika dan dia start mengundur ke kiri. Okey. Ini dia berikan fungsi dia berikan nilai sesaran maksimum. Sesaran maksimum di sini. Sesaran maksimum. Okey. Dan apabila kecurunan dia negatif. Allah tak kenal pula. Apabila kecurunan negatif di sinilah katakan. Lebih kuranglah tu. ds dt kurang daripada kosong, dia arah dia ke kiri. Arah dia ke kiri. Arah zarah tu bergerak ke kiri sekarang ni. Sehinggalah sampai semula ke titik O. Sampai titik O, kemudian di belah sini dah dia ada di sebelah kiri. Sebelah kiri titik O. Dan dia terus mencapai halaju negatif. Seterusnya. Okey. Di sini tadi zarah berhenti seketika. Halaju kosong ya. Zarah berhenti seketika. Okey. Itu fungsi sesaran dan juga fungsi halaju apabila kita buat pembezaan kepada fungsi sesaran. Ada soalan apa-apa di situ? Ada je. Okey. Ada. Di sebelah kanan ni lah fungsi halaju V. Dan kecurunan dia memberikan kita memberikan kita apa dia? Memberikan kita nilai pecutan. Ni contoh dia. dv dt lebih pada kosong. Jadi pecutan dia adalah dv dt. Okey. Kemudian apabila dv dt bersama dengan kosong, di situ dv dt bersama dengan kosong, dia punya pecutan dah jadi zero. Jadi itu adalah halaju maksimum. Halaju maksimum apabila dv dt bersama dengan kosong. Okey. Di sebelah kiri sini halaju negatif. Maknanya zarah tu bergerak ke kiri. Sama juga di sini. Zarah Z lah. Zarah tu bergerak ke kiri. Bergerak ke kiri sebab velocity dia punya halaju dia negatif. Okey. Yes. Okey. Di sini pecutan dia negatif.
A iaitu dV dt kurang daripada kosong, halaju dia negatif. Halaju negatif, bukan halaju negatif, sorry. Halaju masih positif, jadi pecutan dia negatif, nyah pecut. Dia masih lagi bergerak arah kanan, tetapi dengan halaju yang berkurangan. Halaju yang berkurangan, sehinggalah titik sini dan titik sini berhenti seketika. Zarah berhenti seketika. Jadi kena faham macam mana nak mentafsirkan graf di sini. Sebab dia pada pintasan paksi X tu, halajunya kosong. Halaju kosong bermakna zarah tu berhenti seketika lah. Okey, apa lagi? Alright, itu sajalah point dia. Untuk graf sesaran ni, kecurunan seketika graf S terhadap T merupakan kadar perubahan sesaran mengikut masa, iaitu menjadikannya ia halaju. Dan poin yang keduanya, untuk graf V pula, kecurunan seketika graf V terhadap T merupakan kadar perubahan halaju mengikut masa, iaitu pecutan. Okay, tadi ni halaju dan yang belah kanan tu kecurunan dia, dV dt adalah pecutan. Okay, ada apa-apa soalan nak tanya? Tak ada ya? Tak ada je. Okey, kita teruskan, kita tengok contoh 6. Satu zarah bergerak di sepanjang satu garis lurus, sesarannya S meter dari satu titik tetap O diberi oleh fungsi, iaitu S bersamaan dengan 3 tambah 2T tolak T kuasa 2. Dengan keadaan T adalah masa dan saat selepas zarah mula bergerak. Ini kena faham ni. Selepas zarah, T itu adalah selepas zarah mula bergerak. Bukannya T bersama kosong tu pada titik O. Bukan pada titik O. Ini kena faham. Dia bukan pada titik O. T bersama kosong tidak bererti S bersamaan dengan kosong. Tidak semesti sesaran dia kosong. Okey, itu maksud dia. Selepas zarah mula bergerak, bukan dia kata selepas zarah melepasi titik O. Ada soalan yang lepas kita tengok tadi, T ialah masa dalam saat selepas zarah memintas atau melalui titik O. Tapi dia bukan selepas zarah mula titik O, tapi disebut selepas zarah mula bergerak. Soalan-soalan ni kalau tak faham dia punya maksud dia, boleh masuk perangkap. Itu dia. Sebenarnya daripada persamaan kita dah tahu dah. Apabila T bersamaan kosong, S adalah bersamaan 3. Dari situ pun kita dah dapat dah. Daripada fungsi sesaran tu sendiri. Jadi dia bergerak pada ketika sesaran adalah 3. Okay, kalau saya buat graf, ini T, ini S, jadi itu dia titik mula dia. Dia mula bergerak. 3 kat situ. Pintasan Y, pintasan paksi Y tu. Di situ dia mula bergerak. Bentuk graf dia muka sedih. Jadi muka sedih. Dia bergerak macam itulah lebih kurang. Saya tak mau cerita lagi lah tu. Jadi soalan A apa dia? Tentukan fungsi halaju V dan fungsi pecutan A bagi zarah itu. Okey, untuk A, V ialah ds dt. Jadi kita kamirkan formula pembezaan harap-harap semua masih ingat. D dx untuk fungsi ax kuasa n bersamaan dengan, saya elokkan sikit tulisan saya tu, ax kuasa n adalah bersamaan dengan n a x kuasa n tolak 1. Ini fungsi asas untuk pembezaan. Janganlah lupa. Tolong jangan lupa ini. Ini kena ingat dah ni. Dalam kepala dah. Alright. So kita nak cari ds dt. Jadi ds dt bersamaan dengan d pada dt 3. Jadi saya buat cara panjang sikit lah. Tambah d dt 2t. Tambah D dt negatif T kuasa 2. So dapatlah kita
kosong tambah 2 tolak 2T. Ataupun bersamaan dengan 2 tolak 2T. Ini fungsi halaju. Okey. Nak cari A pula, itu adalah dv/dt. Jadi kita bezakan persamaan V itu, kita dapat negatif 2. Jadi ini dah adalah dia punya jawapan. Okey, faham tu soalan A? Sekejap juga. Megat cakap apa? Sekejap. Sekejap juga. Okey. Okey. Alright. Pada rajah yang sama, lakarkan graf bagi fungsi S, V dan A untuk T antara 0 dan 3. Lakarkan graf sama, lakarkan graf S, V dan A untuk T antara 0 dan 3. Dan seterusnya, jelaskan gerakan zarah itu pada titik tak O untuk tempoh masa itu. Okey. Alright. Ini kita ada kerja sikit. Mana dia? Kita nak delete ni sekejap. Kita tengok balik pada persamaan tu. Persamaan kita nak lakar S dulu ya. S bersamaan dengan ini, jadi dia punya ds dt dia adalah 2 tolak 2t. Okey. Nak cari sesaran maksimum. Sesaran maksimum ialah ds dt bersama dengan 0 ataupun 2 tolak 2t bersama dengan 0, bermakna 2t bersama dengan 2, t bersama dengan 1. Okey, itu adalah sesaran maksimum. Jadi saya boleh dah mula lukis graf. Ini t, lakar ya, ini bukan lukis lakarkan. Okey. Paksi Y ni dia adalah S, V dan juga A. Sebab kita nak buat semuanya pada kata yang sama. So dia start pada titik bersama dengan 3. So dia bergerak pada titik 1, dia bergerak jadi sesaran maksimum. Okey. Sebab fungsi ini fungsi muka sedih, dia akan fall balik. Okey, kita tengok nak cari ruang ni. T bersama dengan 3. T bersama dengan 3, S bersama dengan 3 tambah 2 darab 3 tolak 3 kuasa 2, dapat berapa tu? 3 tambah 6 jadi 9. 9 tolak 9 jadi 0. Jadi dia sampai sini saja. Ini 3. Itu dia fungsi sesaran. Dah dapat dah. Jadi kita buatlah label dia. S bersama dengan 3 tambah 2T tolak T kuasa 2. Okey. Kemudian kita nakkan fungsi kepada V pula, iaitu V 2 tolak 2T. Okey. Dia punya pintasan Y dia ialah pada titik 2. Itu fungsi Y. Kemudian kita tengok apabila V pada V bersama dengan 0, T bersama dengan berapa? T ialah bersama dengan 1 juga. Jadi kita dah tahu dah dia bergerak macam ni dan terus ke bawah. Okey. Jadi kita carilah apa nilai V pada T bersama dengan 3. Okey. T bersama dengan 3, V bersama dengan 2 tolak 2 darab 3, iaitu berapa tu? 2 tolak 6, negatif 4. Jadi ini negatif 4 kat sini. Dah siap dah. Jadi kita tuliskan, labelkan dia ini sebagai V bersama dengan 2 tolak 2T. Lastly, kita tengok fungsi A pula. dv/dt A bersama dengan negatif 2. Jadi senang saja. Titik 2, kita cari saja titik negatif 2. Titik negatif 2 kat sini lebih kurang, negatif 2. Dan dia ada satu garis horizontal, garis lurus horizontal. Dapatlah graf dia A bersama dengan negatif 2. Dah selesai.
Ada soalan? Ada apa soalan? Tak ada, cikgu. Okay. Ini looks easier than it seems to be. Nampak macam mudah saja. Tapi bila kita nak buat nanti, kita akan hadapilah kesukarannya. Anyhow, saya dah lukis juga graf ni di dalam Desmos. Kalau nak tengok, boleh saja klik link ni. Tapi saya tak mau tunjuk lah sebab saya dah lakat kat sini dah. Inilah bentuk grafnya. Bila you ada masa, you boleh tengok balik graf tu. Klik saja link ni dalam file PDF saya hantar nanti. Alright, kalau tak ada soalan, kita nak buat latihan ni. Okey ke? Kami cuba, cikgu. Okey. Latihan 8.3 ada 3 soalan semuanya. Okey, teruskan. Tentukan fungsi hal laju V dan sebatan T bagi suatu zarah bergerak di sepanjang suatu garis lurus dengan dalam setiap berikut melalui kaedah pembezaan. Okey. Okey. Ini buat pembezaan saja. Formula ni kena ingat ya dalam kepala. Formula pembezaan jangan lupa. Jangan anda lupa. Ada beberapa formula ni kena guna ni, bukan ni satu je. Ini satu lagi. Satu lagi D dx ax tambah b kot. Kuasa n. Sama dengan n a ax tambah b n tolak 1. Ada 3 formula kena guna, mungkin kena guna. Kalau tak guna pun boleh juga. Formula pembezaan yang asas ni. Soalan A ni ada 2 cara nak selesaikan dia. Satu cara, kembangkan dulu fungsi tu, kemudian guna formula yang asas ni. Kembangkan, korang guna formula asas. Tak perlu pun guna formula yang lain ni. Tapi kalau tak mau kembangkan, kena guna ke semua formula yang ada. Terpulang pada masing-masing. Dah cuy. Okay, boleh dapat apa fungsi dv/dt? ds dt. ds/dt. 4 tolak 8t tambah 3t square. Tambah 3t square. Macam ni Okay. Teruskan soalan B. Saya punya jawapan macam ni. Tapi sama saja ya. 2 tolak t. Ini jawapan saya. 2 tolak t. 2 tolak 3t. Ini jawapan saya. Sebab saya rasa Ulia kembangkan kan. Kembangkan fungsi ni. Guna cari ds dt. Saya guna formula ni. Dua-dua pun boleh. Cikgu, saya pun dapat jawapan yang sama juga. Dapat yang mana? Yang sama macam Ulia ke sama macam saya? Saya buat kembangan je. Buat kembangan yang dah sama dengan Ulia tu. Dapat sama macam Ulia itu. Okay, good. Saya kembang. Alright, good. Teruskan soalan B. Baik. Amar? 16 tolak 2t. Oh. B. Saya jap juga. 16 tolak 2t. 16 tolak 2t. Ini straightforward. 16 tolak 2t. Sama juga cikgu. Sama ya, okay. Sama. Teruskan C. Sementara tu saya buat coretan di sini menggunakan kaedah saya untuk soalan A.
T C 6T square tolak 8T tambah 2. C 6T squared V bersama dengan 6T squared Tolak 8T tambah 2. Okey. Saya dapat yang sama juga Syul. Okey. Cikgu B16 tolak 2T. Okey. Good. C dapat 6T square tolak 8T tambah 2 juga. Okey, good. Betul tu. Yang B D 27T square 27T kuasa 2 27 T kuasa 2 tambah 24T kuasa 3 tambah 5T kuasa 4. Okey. Oh, panjang tu. Macam ni je. Cikgu. Cikgu yang A tu kan. Macam mana cikgu pakai yang tu? Yang T2 kali negatif 1 tu kenapa? Sebab apa? Ni lah. 2 negatif 1 tu kan? Okey, macam mana nak cerita sebabnya saya guna formula, ada 2 formula ni. Okey, yang pertamanya macam mana? Mungkin saya guna, kita ada masa lagi 2 minit. Sekejap, saya ni bagi ruang lebih sikit, kita tak susah nak faham. Saya ambil balik soalan A. Okey, ini persamaan dia. Saya ambil balik formula dia. Formula tak situ. Okey. Alright. Apa dia tu? Saya baru dapat D. Baru dapat D. Okey. Tak apa, teruskan dulu. E. Tengok sini sekejap E mungkin dan seterusnya kita buat sebagai homework lah. Sebab nak tunjuk akil ni. Okey, cuba tengok ni. Ini sama dia S T 2 tolak T kuasa 2. Saya kata saya akan gunakan formula UV ni. Bermakna saya kena cari V adalah ds dt. Jadi V adalah bersama dengan U apa dia? U adalah T. U adalah T. V adalah 2 tolak T kuasa 2. Okay. So U. Mula sekali U kan? So UT lah. Apa dV dt? dV dt ialah 2. Guna formula ni pula. 2 didarabkan dengan ini 2 ni N lah 2 kemudian didarabkan dengan pembezaan daripada negatif T. Negatif T ni pembezaan dia adalah negatif 1. Kemudian 2 tolak T 2 tolak 1. Sebab tu ada 2 darab negatif 1 tu. Akil boleh nampak tak? Tak nampak lagi. U dt bersama dengan 1.
Tengok D dx untuk AX tambah B kuasa N ialah bersama dengan N darab dengan A. A apa untuk ni? A adalah negatif 1. N adalah 2. Ini 2. A adalah negatif 1. Boleh nampak ke? Untuk yang negatif 1 tu untuk yang T tu. Ya, negatif T. Kan dia negatif T. Negatif 1 tu. Negatif T bermakna nilai A adalah negatif 1. Tu dia ada negatif T. N darab dengan A. N darab dengan A. Jadi N tu 2. A tu negatif 1. Jadi 2 darab negatif 1 lah. 2 tolak T kuasa 2 tolak 1. So dapatlah negatif 2 tolak T. Itulah dV/dt. Boleh faham tak Akil? Oh, boleh cikgu. Alright. So kita dah sampai pukul 5 dah. Selebihnya daripada soalan D tu, EF tu homework lah. Maknanya siapkan semualah. Siapkan kesemuanya. Soalan 1, EF, soalan nombor 2 dan soalan nombor 3. Okey? Jadi setakat itu saja. Nanti kita sambung lagi next session. Okay, all the best ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam cikgu. Terima kasih banyak cikgu. Terima kasih. Terima kasih cikgu. Alright.